Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa kita dah boleh mulalah sekarang ni. Actually benda ni tak adalah panjang sangat, just nak bagi beberapa information sahaja berkaitan dengan program daripada government My Reskill Workforce. Okey, yang ni adalah salah satu daripada program daripada government untuk membantu graduate mendapatkan kerja. Dr. Usairi, Dia dapat suara macam ni lah, bergema. bergema. Ha. Okey, jap. Kenapa bergema? Dia tak clear ke? Tak clear? Tak berapa clear. Sekejap. Yang lain boleh dengar ke? Okey je, tak ada masalah. Okey, alright. Mungkin line saya kot yang rasa tak okey sangat. Okey, boleh teruskan Dr. Usairi. Dr. Nabaya atau Dr. Nabaya nak bagi apa-apa dulu info? Okey. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, hari ni tujuan saya bagi taklimat dengan Dr. Usairi ni adalah untuk briefing sedikit lah berkenaan dengan My Reskill Workforce. Okey, yang ni dia lebih kepada pelajar yang CGPA 2.8 ke atas lah ya. So yang lain nak dengar pun tak ada masalah. Boleh war-warkan kepada kawan-kawan lah. Okay, Dr. Usairi boleh teruskan lah. Okay, so yang ini kita target yang mana yang student yang 2.8 ke atas dan mana masih belum dapat kerja di mana ataupun yang dapat kerja tapi bukan dalam bidang kita lah, bidang fizik ataupun bidang sains ni. So ini adalah salah satu dia panggil value added macam kita nak upscale supaya kita punya dari segi kita punya ada tambahan kepada kelulusan kita. Okey, ini daripada penjana iaitu Plan Jana Semula Ekonomi Negara. So benda ni memang totally ditanggung oleh kerajaan. Okey, program ni panggil My Reskill Workforce. Okey, yang date 3 Juni ada daripada Dr. inilah sebelum ni kita dapat daripada Dr. Farah. Okey, ini adalah dia punya cerita sedikit. Yang ni saya rasa kita tak perlu nak cerita sangat, kita nak straight to the point saja. Yang ni kita kata fund by the penjana and then MPC and then supported by Electronic. Okay, kalau kita tengok sini pun dia support by company yang mana ada relation dia dengan kita punya bidang. Sama ada fizik ataupun industrial fizik, semua dua-dua ada kaitan ya. Okay, so benda ni agak baguslah untuk kita sebab bila dia supported by dua company ni ataupun dua kata badan ni, maksudnya dia akan membantu kita untuk mendapatkan mana-mana kata tempat ataupun skill yang diperlukan untuk kerja dalam bidang ni. Okay, so objektif dia macam tadi saya cerita, dia lebih kepada nak membantu pelajar untuk mendapatkan kerja yang sesuai dengan dia punya kelulusan. Yang mana dia tak dapat kerja lagi ataupun kerja biasa-biasa saja, memang agak sesuai lah untuk join program ni. Okay, so dia bagi 3. Dalam program ni sebenarnya dia ada 3 bahagian. Dia ada untuk engineer, untuk technician dan untuk executive support program. Okay, kita akan ambil yang nombor 1 iaitu lebih kepada for engineer. Sebab kita sesuai dengan kita punya bidang iaitu fizik dengan fizik industri. Jadi engineer, walaupun kita kata engineer, dia sebenarnya lebih sesuai pada kita yang fizik ataupun sains gunaan ni compare dengan engineering. Sebab dia lebih kepada bukan setakat benda tu hands on semata-mata. Maksudnya dia juga kena melibatkan teori ataupun skill yang mana kita pernah belajar dulu. Okey, ini adalah program yang program sama dibuat yang tahun lepas. Tahun lepas kita tak tahu benda tu. Berkaitan dengan benda ni kita tak tahu. So kita terlepas. Iaitu untuk yang intake 2021. So untuk tahun ni kita cuba sebab kita nak pastikan graduate UiTM ataupun kita specifically fizik ni dapat kerja and then kita boleh join benda ni. Okay. So yang tahun lepas kita tak join, boleh kata kita tak tahu benda ni, jadi kita tak hantar kita punya student ke program ni. Okay, kalau tengok kat sini dia ada tiga program lah, iaitu untuk engineer, untuk technician dengan untuk executive. Okay, ini adalah dia punya brochure ataupun kita iklan dia.
Kat iklan ni kalau you all tengok sini dia dah mention siap program track dia macam mana apa semua. So kita fokus yang number 1. Kat sini kalau kita tengok dia punya program track ni dia akan ada 4. Maksudnya dalam engineer dalam program untuk engineer ni kita akan pecahkan kepada 4 bidang. Okay, nanti kita akan tengok specifically. Dia akan pecah kepada 4 bidang dan kita akan pilih salah satu daripada tersebut. Okay, kita fokus pada engineer. Okay, ini kita tengok program overview. Okay, so kita target pada engineer, yang technician dengan executive support ni kita abaikan dululah sebab kita lebih kepada yang degree holder, target for engineer. Okay, who is eligible? Degree holder in ENE, lebih kepada engineering equivalent field. Macam kita ni memang sesuai. So track dia ada 4. Track ada 4 maksudnya kita akan pilih salah satu dia. Bila kita dah pilih satu untuk engineer, kemudian kita kena pilih pula salah satu dia punya track dia. Okay, untuk tahun ni dia target ataupun dia fokus actually for number 3 iaitu software engineering. Okay, so saya tak sure pula sebab kita punya target ataupun kesesuaian kita lebih kepada embedded system lah nombor 1, ataupun product test engineering pun nombor 1 sebab nombor 2 ni sebab ini adalah lebih sesuai kepada kita punya field ataupun track. Okay, tetapi government untuk tahun ni punya program dia lebih fokus pada software engineering. Kalau you permintaan untuk number 1 ni tinggi, mungkin dia akan buka juga. So saya ada tanya refer kepada koordinator ada boleh tak apply nombor 1. So kalau dia boleh apply nombor 1, kalau kita secara ramai-ramai ataupun kita kata kita buat secara berkumpulan apply nombor 1, kalau dia buka kita kemungkinan akan ada yang nombor 1 ni lagi baguslah. Sebab kalau dia buka nombor 3 ni dia sesuai juga cuma pada engineering, cumanya software ni kita punya basic ada. Okay, kita dalam kita punya program untuk software ni kita tak belajar basic dia dalam satu course lah. Kalau kita ada pun kita just hanya sub ataupun kita hanya buat assignment apa semua, adalah berkaitan dengan software sikit-sikit. Tetapi untuk kat sini untuk software engineering tu dia adalah dia punya subjek-subjek yang kita akan belajar, you akan belajar nanti. Okay, so untuk kat sini kalau boleh apply nombor 1, kita apply nombor 1 ramai-ramai. Tetapi kalau dia tak buka, kita apply nombor 3 lah sebab dia kata dia memang fokus pada nombor 3 untuk tahun ni. Okay, and then dia ada offer allowance. Okay, untuk fresh engineer maksudnya yang tak pernah kerja lah. Okay, akan dapat number 600 per pack. Maksudnya per year, dia ni adalah per seorang lah. Maksudnya per person kita akan dapat 600. Okay, so retrans ni engineer ni maksudnya orang yang dah pernah bekerja engineer tu dia kira maksudnya bidang engineer tapi dia nak upskill dia punya skill, dia akan dapat 500. So kalau biasanya kita akan rasa saya rasa you all kalau masuk ni dia akan dapat dalam 600 per pack ni. Ini dia punya allowance dia. Okay, so ini adalah program timeline. Okay, dia akan start pada September. Okay, yang ni 2021 ni dia sama juga, kita akan tengok dia lebih kepada 2022. Ini tersilap ni. Ni 2022 bukan 2021. Okay, so recruit ni dia akan ambil masa 1 hingga 2 bulan. Dr. Seri, Yeah. dia memang betul dia punya recruitment tu daripada September 2021. Okay. Maknanya dia buka ini untuk yang September 2021 ni, hari tu dia buka sampai Ogos 2022. Sebenarnya dia punya UT dia ni adalah sampai 1 Ogos ni sebenarnya. Okay. Tapi kita kan baru dapat info ni daripada kita punya coordinator. So hopefully student boleh apply as soon as possible lah, before dia paling lambat pun 15 Ogos baru-baru ni saya dengar. Okay. Boleh teruskan Dr. Okay, terima kasih Dr. Nubaya sebab kita dapat benda ni last minute juga. So mungkin itulah saya terlepas pandang, tersilap sikit. Okay, so benarnya recruitment ni dia start daripada tahun lepas lagi. Once dia dah settle ataupun dah tutup untuk pengambilan program yang tahun lepas, dia buka terus untuk pengambilan tahun ni terus. So dia daripada September 2021 sampai Ogos 2022. So dekat sini dia akan ambil and then dia akan tutup. Kita kena apply lah secepat mungkin.
Okay, trainee dia pula ambil masa 1 hingga 2 bulan. Kat sini kita kata 2 bulan lah paling mudah. Okay, technical competency plus soft skill. Dia akan ada sini. Ini kita akan belajar secara online. Yang ni kita akan belajar secara online ya. Kita bukan secara fizikal. Kemudian bila dah settle kat sini, kita akan ada industrial attachment. Okey, industrial attachment ni berbeza sikit dengan dengan semasa you belajar dulu. Yang ini dia dah ada dia punya kata list company ataupun dia akan carikan company kat situ. Okey. So dia akan carikan kita punya tempat yang sesuai dengan kita punya skill apa semua, sebab dia dah macam mula kata dia dah ada lah dia punya kerjasama dengan mana-mana industri. So bila dia dah settle, dia akan pergi terus kepada attachment kat sini, industrial attachment. Okay, selepas industrial attachment settle, dia akan dapatkan mana-mana tempat kerja. Biasanya dekat industri itu sendiri, tempat dia praktikal sendiri, dia akan dapat tempat ke ataupun tempat lain, tak ada masalah. Okay, kalau contohnya dia tak dapat, okay, dalam masa 6 bulan tu dia tak dapat lagi, dia akan ada lagi post program tracer. Okay, dia akan kat sini ni masa kita dah habis kita punya attachment, kita dah kerja, dia akan ada lagi pemantauan 6 bulan. Dia akan check kita punya tempat dia macam mana. Maksudnya in term of kita punya tempat kita dah dapat ke belum, sesuai keadaan kita punya tempat, dia akan ada masa dia 6 bulan ni dia akan check. Maksudnya dia akan still pantau kita selepas kita habis semua tu industri attachment. Kebiasaannya bila kita dah ada bond dengan industri ni, insyaAllah kita akan terus diserap kepada company tu, kecuali kita ada masalah lah, masalah in term of attitude ke disiplin ke, kemungkinan selepas kita habis ni kita tak dapat terus tempat dia. Tetapi kalau ikut kebiasaan, insyaAllah kita akan dapat terus tempat tersebut. Okay, so selepas dia punya industry attachment, dia akan pantau lagi, maksudnya dia akan tengok dia punya tu, kita punya tempat, kalau dah okey, tak ada masalah, dia kita dah lepas lah, dah habis semuanya. Okay, ini adalah proses flow dia, yang mana you akan apply secepat mungkin. Nanti last slide tu, yang slide ni pun saya dah share kan dekat you punya group. Okay, last slide tu dia dah bagi link. Yeah, so you just klik kat situ, nanti dia akan terus pergi kepada website tersebut. Okay, so registration and preview, kemudian dia akan pergi training. Okay, selepas training, pre-hire activity, job offer, demand supply approach and tracer study. Okay, so inilah dia punya dia macam short punya program. You kalau belajar dulu, ada macam contohnya ambil bidang solar ke, ataupun ambil bidang NDT ke, atau bidang safety ke apa semua, dia kurang macam tu juga. Maksudnya dia akan belajar dalam sebulan, 2 bulan, dia industrial attachment, dan you akan dapat terus pergi kerja. Cumanya yang case kat sini, you akan fully support, satu. Kemudian you akan dicarikan tempat untuk praktikal. Praktikal tu maksudnya dah disediakan. Kemudian dia akan selepas habis dia akan dicek lah, di-trace untuk sama ada dah okey ke tak. Maksudnya dia stay ambil berat kita punya perjalanan ataupun masa depan kita kat situ. Okey. So yang ni kita akan fokuskan for engineer. Kita akan ni dia tengok, kalau you tengok dia dah macam bold kat software engineering, sebab untuk tahun ni memang dia fokus pada software engineering. Kalau in case dia buka nombor 1, itu lagi bagus lah. Okay, 1 ataupun 2 ni lebih sesuai untuk kita. Kemudian program structure, dia ada full time training, technician course as of K with allowance, memang dia ada allowance tadi. Remote online training, so kita akan buat online training. Kalau kita ambil bahagian software engineering ni, bila belajar online ni kita kena struggle sikit lah, sebab kita tak ada basic satu, bila melibatkan software ni, kita kena access. Okay, sambil kita access software, sambil kita kena dengar dia punya lecture. So agak berat, tapi you all boleh, sebab benda tu walaupun kita kata you tak ada basic, tapi you adalah degree holder, insyaAllah you boleh follow ataupun kita kata catch up lah dengan dia punya content dalam tu. Sebab dia, walaupun kita kata software yang kita ada basic, tapi tak adalah dia sampai benda tu akan menyebabkan you rasa lost ataupun berat benda tu.
Kalau dia case dia buka software engineering saja, kita masuk je, ambil je apa yang ada. Okay, so duration dia 40 days untuk fresh engineer. Okay, so sebulan lebih lah kat sini. Kita kata kalau campur dengan apa tu, cuti hujung minggu pun semua adalah hampir 2 bulan juga untuk dia punya training. And then kita kena ingat ni adalah remote online training, so you kena belajar mungkin kat rumah ke, tapi yang penting kita punya data ataupun lain semua okey. Okay, kemudian ini dia punya detail dia. Okay, dia ni dah bagi siap dia punya detail. Berapa dia change management apa. Ni sorry, kali ni kita tengok pada ni kat sini. Ni IoT punya track. Sekejap. Ni IoT punya track ni. Kita tengok pada, ini adalah dia punya track-track masing-masing. Ni engineer product test dia punya track. Sebab tu kalau kita tengok yang nombor 1 ni, semuanya benda, kalau kita tengok dia punya content dia ni macam yang kita pernah belajar dulu lah kat sini. Okay, signal ni sorry, yang ni sekali. Cumanya untuk tahun ni kita akan lebih kepada software. Ini adalah dia punya content dia, apa yang you akan belajar. Ada Java, ada C++, apa semua tu. Fundamental of website development. Ini data analysis semua. Statistik for data mining pun semua ni ada. Okay, so yang ni yang you akan belajar kalau berkaitan dengan software engineering untuk 40 hari ni. So kalau you tengok pun dekat sini macam satu topik tu satu hari je dia cover. So insyaAllah benda tu tak ada lah sampai begitu berat. Jadi dia akan ada dia punya tajuk dia untuk setiap hari. Dr. Nubaya, dia ada exam tak? Menurut kalau ikutkan daripada KP kita, dia mungkin akan ada macam mungkin dia akan bagi assignment macam itulah sebab dia akan bagi sertifikat kan. Towards the end dia macam program tau. Dia mungkin ada assessment sikit ke, saya tak pastilah yang in detail tu saya tak sure sebab kami pun baru terima maklumat ni. Okey. Tapi menurut KPP dia ada lah. Okay, terima kasih Dr. Nubaya. So yang ni mungkin akan ada assignment untuk kita, dia nak beri sertifikat pada kita. Maksudnya dia nak melayakkan kita untuk dapatkan CJ ni. Okay, sebab CJ ni pun boleh kata agak mahal juga sebenarnya. So that's why kita punya ni bila ada peluang kita kena ambil. Okay, ni industri untuk 4.0 punya track. Okay, nanti you boleh tengok apa yang konten tu dengan detail. Okay, ini yang dah lepas. Ramai yang sebenarnya dah ambil. Tapi sebab kita tak tahu, jadi kita tak offer kepada kita punya student. Kalau kita tahu yang terlepas ada, kita offer pada student dan you mungkin akan dapat lebih banyak maklumat lah berkaitan program ni. Macam Dr. Nubaya kata, yang ni pun kami tahu last minute dalam seminggu 2 minggu sebelum ni. So kita tak tahu lagi perjalanan dia macam mana, perjalanan dalam program tersebut. Perjalanan program kita tahu, tapi dalam program tersebut kalau kita ada alumni ataupun student yang pernah pergi, itu lagi bagus. So kami harap student dapatlah join ataupun attend dia punya ni program ni. Okay, ni tengok agak ramai kat sini. Okay, ni for technician kita tak tengok sangat lah, kita lebih kepada engineer. Okay. So far yang ramai join dah adalah pelajar daripada USM kan? USM dengan mana ya Dr. Seri? USM, yang saya tahu USM Uniten saya tak pasti. Dengan Uniten macam itulah, yang maknanya UiTM tak ada lagi yang join this program so macam untuk untuk tahun ni kita harapkan lah kalau boleh semua pelajar-pelajar yang nak bakal grade ni kan, you all take this advantage lah untuk upskill maksudnya untuk nak improve you punya skill in term of software skill, technical skill sebab dia skill-skill yang memang diperlukan dalam industri. Dr. Sari. Betul. Sebab kalau bila kita buat survey pada alumni, you all punya alumni, dia mesti akan beritahu apa, kalau kita tanyalah apa cadangan ataupun dia punya pandangan berkaitan dengan kos ni, mesti dia akan bagi tahu program industrial fizik ataupun fizik kena tambah skill berkaitan dengan software ataupun skill berkaitan dengan industri. So bukan yang kita tak nak masuk, tapi sebab kita dapat kita punya program kita dia punya jadual bersumpah, kita tak boleh masukkan.
So bila ada benda ni, memang dia value added dia akan cukup bagus untuk ditambahkan lah bersama dengan kita punya CJ kita. Kalau you pergi industri, betul-betul industri, memang kalau tanpa benda ni lah, ataupun tanpa software ke ataupun engineering, industri punya course ni, memang dia kita akan ni lah rasa benda ni cukup penting. So kalau ada program ni, dia tak lama juga. Kalau you tengok ni, kalau total program ni hanya 2 bulan saja, sebab bila dia pergi pada industry attachment, mungkin you dah dapat situ allowance ataupun gaji. So bila dah dapat dah habis settle industrial attachment tu, dapat kerja tu memang cukup peluang cukup bagus lah. Okay, so dia punya program ni kita tengok term and condition. Dia adalah 1 to 2 month full time remote online training. Maksudnya dia online lah. So kalau online ni you all faham, dah ada pengalaman ODL. Doktor mute mikrofon. Okay, oh sorry. So saya kat sini saya cerita tadi dah mute ke? Belum kan? Okay. Doktor stop kat yang dia tak lama, 2 hari dan terus tu. Lepas tu dia mute. Okay. So dia punya yang ni kita tahu dia adalah dalam 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan pun kerja jelek. Tu pun you belajar kat rumah tanpa modal, mungkin modal data sajalah. And then you all dapat allowance 900 dari segi makan, tempat tinggal semua you daripada rumah saja. So memang tak ada masalah langsung. Daripada kita masih struggle untuk cari kerja yang kita nak, baik kita masuk program ni. Sebab bila you all join program ni, okay, kali kita tengok kat sini satu lagi, withdraw penalty full sponsorship value. Kalau kita ambil program engineer ni, kita akan dikata denda 7,100 kalau kita withdraw penalty tanpa alasan yang munasabah. Okay, apa yang dikatakan alasan munasabah tu, contohnya you withdraw untuk macam tak nak sambung. Tak nak sambung tu memang dia kena. Kalau you berhenti ataupun stop sebab dapat kerja, tiba-tiba tengah belajar, 1 bulan tu dia belajar, dapat kerja engineer, you nak berhenti sebab nak pergi pada kerja tu, tak ada masalah, dia tak akan dikenakan denda. So nampak dia punya denda tu pun sebenarnya nak membantu kita. Kalau kita dapat tempat kerja yang bagus, kita boleh stop on the spot tanpa penalty apa semua, sebab memang target dia untuk membantu kita dapatkan kerja yang sesuai. So kalau kita cuba tiba-tiba kita belajar, kita pun nak stop, tak nak belajar, kita malas apa semua, ataupun kita stop sebab kita nak buat kerja yang kata no relation dengan kita punya program ke. Contohnya kita kata nak kerja dekat sebagai cleaner ke, bukan kita nak belakang cleaner, cumanya sebab dia nak bagi kerja ni, program ni lebih kepada nak kerja yang sesuai dengan degree holder. So dia nak pastikan kalau kita nak berhenti daripada ambil program ni, mesti kita akan dapat kita ada atau tempat untuk kerja dengan berdasarkan kita punya degree punya CJ ni lah. So dia punya penalty dia 7,100 kalau kita berhenti tanpa alasan yang munasabah. Kalau macam contohnya kita kata kita kesihatan ke tak baik ke apa semua, ada alasan yang kukuh, dia tak ada masalah. Okay, ni penalty assumption, personal health, medical issue related, yang ni sama jugalah. Ini kalau kita menipu ke apa semua, ni lain sikit juga. Okay. Yang ni untuk personal health and medical issue with letter from the doctor. Okay, yang ni kalau ada personal dia punya ni ada medical issue daripada doktor, tak ada masalah. Sebab tu saya kata kalau alasan munasabah tak ada masalah. Kalau yang tak munasabah tu yang akan jadi isu. Sebab program ni pun sebulan dan 2 bulan je, and then daripada rumah sahaja. Kalau kita training tu maksudnya kita macam dah kerja. Okay, so attended 90% from total monthly training duration. Maksudnya yang ni tak ada masalah. Upon program completion, placement in Malaysia for at least 6 months. Okay, yang ni industry attachment lah. Okay, and then enroll criteria. Ini dia nak bachelor degree elected field, unemployed graduate, unattached with any company during enrollment. Maksudnya dia bukannya bekerja dekat industri ke ataupun kerja yang dah ini berdasarkan degree holder, dia kita tak boleh apply lah. Okay, dia target ni adalah lebih kepada fresh graduate. Okay, ini dia punya timelines dia.
Ini dia punya link untuk register. You all boleh klik dan tengoklah apa yang dia nak. Sebenarnya pun saya dah buka kat sini. Dia kali you buka, dia lebih pada Google Form. So kalau Google Form, sebenarnya benda ni tak adalah complicated sangat. Okay, you boleh tengok dia dah mention apa semua, kena kita tengok kat ni dia dah bagi tahu siap-siap. Dia akan bagi tahu dia punya syarat-syarat dia mesti 2.8 ke atas. Okay. Kemudian dekat sini tengok dia bagi nama apa semua. Upload dia punya resume, you punya resume, scroll and transcript. Lepas tu pilihlah yang satu. Jadi form ni memang simple. Okay, kalau melibatkan Google Form maksudnya benda tu kita minta tu dia nak memudahkan kita. Macam dia nak membantu kita, betul nak membantu kita. Okay, kemudian email, scan IC. Okay, ni WC ni adalah orang yang in charge ni. Talent Development Manager. So you kena email kat sini. Ni untuk bagi tahulah kat sini. Okay. Kemudian offer letter adalah yang mana bila dah settle semua. Okay. Bila dah settle, you dah terima akan dapat offer letter, dah start kelas 15 Ogos. So you kena buat sebelum 1 Oktober ni. Kalau tengok kat sini 1 Ogos. Kat sini 1 Ogos kita tengok offer letter ni. So kalau boleh hari ini dan kita buat lah, maksudnya ada 3 hari ni lah dalam minggu ni you all settle. Sebab kita memang dapat ni last minute and then kita tak boleh buat yang awal minggu ni pun kita tak buat sebab kita terlalu banyak pack dengan program. So untuk hari ni kita dapat buat dan kalau kita tengok kat sini dia punya form dia pun tak susah. InsyaAllah you boleh settle dalam 1 hari 2 hari je. Kalau macam you all kena sahkan apa ke surat ke apa ke CJ ke apa semua, you boleh WhatsApp saya ke email saya ataupun Dr. Nubaya untuk sahkan. Kita boleh all sahkan on the spot lah benda tu. Okay, WhatsApp dulu bagi tahu supaya kita boleh, contohnya you all email kita tak perasan. So kalau you WhatsApp bagi tahu siap-siap, insyaAllah kita akan settlekan mungkin. Okay, ini adalah contact person bila ni card number 2. So thank you. Okay, so itu je dia punya ni dia punya taklimat dia ataupun dia punya ni berkaitan program ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum tu, okay, sebelum tu saya nak buka pada Dr. Nubaya, ada apa nak tambah ke? Tak ada Dr. Sari. Mungkin kita boleh buka untuk sebarang pertanyaan lah. Okay. So, ada apa-apa nak tanya? Doktor, saya ada soalan. Ya. Dengan menjalani program ni, kita akan dapat sijil kan? Ya, betul. What is the probability untuk kita lebih marketable kepada overseas punya company? Let's say if I want to work somewhere in Brunei or I want to work somewhere in Indonesia, Singapore, Thailand, adakah benda ni akan upskill my marketability dalam overseas punya tu, or is this certificate not applicable for overseas punya, only in Malaysia? Okay, dia sebab dia punya program ni, actually program ni dia bukan seperti program yang mana kita recognize by the mana-mana badan. Seperti kalau kita kata solar, SEDA, NDT, daripada apa tu, JPK ataupun safety by NIOS apa semua, dia bukan melibatkan daripada recognize by the mana-mana badan. So ini adalah lebih kepada skill, lebih kepada CJ, certificate. That mean kalau kita nak apply dekat mana-mana, kalau kita attachkan dengan kita punya resume tak ada masalah. Kalau melibatkan yang recognize by mana-mana badan tu, dia kena tengok pula diiktiraf ke tak di international punya level ataupun tak. So in this case, dia tak ada kaitan dengan mana-mana CJ kemahiran. Dia tak melibatkan CJ kemahiran. Dia lebih kepada kita punya individu punya kemahiran. So kalau kita apply, kita bagi tahu kita belajar berkaitan benda ni dan kita dah diiktiraf ataupun kita dah menjalani program ni, jadi tak ada masalah. Jadi kalau kita nak minta dekat mana-mana company yang melibatkan overseas, kita just mention lah, kita belajar berkaitan benda ni, and then kalau dia punya untuk buat interview, kita boleh proofkan, dia tak ada masalah benda tu. Sebab bila tak ada dia recognize by mana-mana badan, kita kena proof by ourselves lah. Kalau kita macam contohnya safety ke dari segi dia punya solar ataupun NDT tu, bila dia tengok CJ je, tak ada masalah. Maksudnya PJ tu diiktiraf ke tak di luar negara,
Kalau dia diiktiraf dia akan dapat terus, tak iktiraf dia tak ambil. Itu je dia beza dia. Okay, I understood. Boleh Thank you, saya Doctor. tambah ke? Boleh saya Okey. tambah ke? Okey, boleh lah. Haris, macam ni tau, program ni dia sebenarnya under, betul lah yang Dr. Seri cakap, program ni dia under penjana tau. Penjana ni under Malaysia punya government, dia buat satu program khas, dia pelan penjana semula ekonomi negara. Memang under Malaysia government. And then dia support dari mana program ni dia support dengan dua industri tadi. Kan? Kalau you tengok ada dua badan tadi. Dia support lah. Maknanya CJ ni sangat kira kalau ikutkan dia memang kira kita panggil apa maksudnya memang approved by government lah. So maknanya bukannya sijil yang biasa-biasa lah. And then skill-skill yang ditawarkan ni memang keperluan industri semasa. So maknanya kalau you nak keluar, you cari kerja kat mana-mana pun, dia punya skill ni yang dia letakkan. Kalau you tengok dia punya track tadi kan, katalah kalau you pilih track yang you boleh tengok track-track tu. Mana contohlah kalau komputer kan, Python semua benda-benda tu memang yang diperlukan oleh Okay, pergi klinik. Anak saya kacau. Okay, yang memang diperlukan dalam industri lah. Kalau you tengok atas lagi Dr. Syari, you tengok ada dua badan yang memang bertanggungjawab lah, kira dia support di sistem. Kalau kita kata kat sini ni. Di atas ni Electrical and Electronic Productivity Nexus ni dengan Malaysia Semiconductor Industry Association. Maksudnya these two organisation ni memang support this program. Ini memang sebab kita tahu kan semiconductor industry pun sekarang kalau you tengok by 2024 lebih kurang 9,000 pekerjaan dia akan buka. So maknanya memang kita nak perlukan bakal-bakal graduan yang memang in term of skill ni memang tinggi lah. Kalau you keluar je you dapat job. Macam itulah. Sebab tu kalau boleh kita nak masukkan skill-skill yang ada, sebab kalau you nak terapkan semua skill ni dalam kita punya syllabus AS251, AS203 memang tak cukup lah 3 tahun setengah. That's why kita ada macam government ni dia ada inisiatif nak tambah lagi skill-skill yang diperlukan. So you all have to take this kind of program ni as advantage untuk you tambahkan lagi skill-skill yang ada. InsyaAllah. By 2 bulan je, tak lama and then through online so you boleh ambil sementara you buat macam nak cari kerja yang tetap kan, better you tambah lagi skill ni. So maknanya you akan dapat kerja yang betul-betul dalam bidang dan area you. Bagi saya lah. Ada soalan lagi? Haris clear tak Haris? So kalau you all punya skill tu dah ada, insyaAllah lah kalau you nak pergi luar negara pun tak ada masalah. Alright, clear Doctor, thank you. Alright. Okay, ada soalan lagi? Kalau Tapi cuma mana-mana agak tinggi juga lah requirement dia, 2.8. Tapi saya rasa kebanyakan pelajar kita 2.8 ni ramai kan, Dr. Sairi. Kalau kita tengok rekod-rekod pelajar kita ni 2.8 zaman-zaman COVID ni memang insyaAllah lah. You boleh share-share lah dengan you punya friend yang mana yang tak join hari ni. Mungkin diorang tak join hari ni, mana yang you tahu masih belum bekerja ataupun tengah mencari kerja yang sesuai, you boleh share-share lah juga. Boleh share terus slide ni pada you punya friend ke ataupun you just share link ke, tak ada masalah. Nanti saya akan share dia punya slide ni. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Saya nak tanya yang kalau untuk kan ada transkrip Renspro tu kan, maksudnya kita bagi transkrip je lah Doktor. Transkrip. You all boleh keluarkan kan? Sebabnya you all tak grad lagi kan? Sebab nak apply ni tak grad lagi. Kita boleh pakai mini transkrip. Yang macam yang tak combo lagi, dia boleh cuba, you boleh cuba pergi pada unit combo dekat Menara Saas tu, minta mini transkrip kat situ. Kita boleh keluarkan mini rasanya kita boleh guna Boleh print online. Boleh apply online. Pergi kat Island and then academic print transcript, bayar RM1. Ya boleh kat situ lah, boleh apply kat situ terus. Kalau belum online lagi better sebab nanti ini pun kita kena upload juga. So kalau ada online memang lagi better. Ambil mini transkrip. Okay, Doktor. Okay, ada apa nak tanya lagi?
Kalau tak ada, kita nak stop kat sini je. Nanti sebab you all kena, kalau boleh kena isi hari ni lagi better lah. Hari ni kalau boleh, sebab kalau ada macam surat ke ataupun CJ pun nak kena sah ke apa semua, boleh kita orang membantulah untuk bahagian tu. Okay, tak ada apa-apa lagi last. Okay, kalau tak ada apa, saya nak stop kat sini saja. Dr. Nubaya ada pesanan terakhir ke? Saya tak ada apa-apa sangat nak pesanan lah. Cuma ni lah, all the best lah untuk you all ya. So grab this opportunity ya. This is peluang yang baik lah untuk you all grab ya. Okay, itu je lah. Good luck semua ya. Okay, terima kasih kepada Dr. Nubaya. So saya akan stop kat sini. Terima kasih semua. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Good luck for you all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua ya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Salam, thank you, Dr. Welcome. Thank you, Terima kasih doktor. doktor.